Perlumbaan Rally Kebangsaan Malaysia Petronas pusingan ketiga diprediksi pada 4 dan 5 Julai yang lalu bolehlah dianggap sebagai pusingan memanaskan badan bagi peserta-peserta rally untuk menghadapi pusingan yang lebih mencabar lagi. Dalam perlumbaan tersebut, Raja Estate Malaysia, Ross Dunkerton dan Fred Gosentas, pasangan yang tidak asing lagi dalam perlumbaan rally di Malaysia, telah muncul juara. Satu kejayaan kali ketiga berturut-turut bagi Ross dalam perlumbaan musim ini. Tempat yang kedua ialah T. Endo dan Susuai, rakan sepasukan Ross Dunkerton dan Fred Gosentas, sementara Henry Up dan Rontio dari pasukan Rally Petronas Ion menduduki tempat yang ketiga. Dan pada 22 hingga 25 bulan Ogos yang lalu pula, pusingan yang lebih hebat dilangsungkan. Petronas Rally of Malaysia 92 merupakan pusingan keempat dalam perlumbaan rally tempatan dan pusingan ketiga perlumbaan Rally Asia Pasifik selepas Rally New Zealand untuk pusingan yang pertama dan Rally Indonesia pusingan yang kedua. Perlumbaan kali ini telah berjaya menarik minat seramai 42 buah kereta kesemuanya. Dan satu penghormatan bagi Petronas Rally of Malaysia apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad telah membuat flag off kepada sebahagian daripada 42 buah kereta di dataran Merdeka. Juara bertahan yang juga pilihan utama Ross Dunkerton dan Fred Gosentas dari Australia yang memandu Shell Marlboro Mitsubishi Lancer VR4 dilepaskan terlebih dahulu. Pencabar Dunkerton, Rod Millen dari New Zealand dengan kereta Mazda Familia GTX dilepaskan selepas itu. Tahun lalu, Rod Millen menduduki tempat kedua juga di belakang Ross Dunkerton. Penganjur perlumbaan MMSC membuat tindakan yang berani dengan mengadakan perlumbaan di kawasan terbuka untuk special stage yang pertama. SS1 diadakan di Taman Tasik Perdana sejauh 0.82 km. Inilah kali pertama dalam sejarah perlumbaan rally di Malaysia sejak 1971. Perlumbaan diadakan di kawasan awam. Inilah Rod Millen dan Tony Sircom, pasangan dari New Zealand yang memandu kereta jenis Mazda Familia GTX. Mereka telah menduduki tempat yang kedua dalam perlumbaan Rally of Malaysia bagi tahun 1991. Bagaimanapun, salah satu kereta pasangan favorit dalam perlumbaan kali ini, David Llewellyn dan Steve Turvey, telah mengalami kerosakan enjin selepas beberapa ratus meter mereka dilepaskan. Kereta Toyota Celica GT4-nya telah mengalami sedikit kerosakan serta mengeluarkan asap yang tebal seakan-akan enjinnya mengalami kebakaran. Steve Turvey yang bertindak selaku jurumudi terpaksa mengawasi enjin kereta sehingga David Llewellyn dapat menamatkan SS yang pertama ini. Malang bagi mereka kerana Llewellyn menduduki tangga terakhir iaitu tempat yang ke-42 dengan mencatat masa 1 minit 36 saat, sedangkan pelumba-pelumba pilihan lain berjaya menamatkan perlumbaan di bawah 1 minit. Dan ini juga merupakan salah satu pencabar kepada juara bertahan iaitu pasangan Greg Carr dan Alan O yang memandu kereta Proton Saga mewakili pasukan Ion Rally Team. Dan inilah pasangan Yasuhiro Onishi The Rocketman dan Satoshi Hayashi yang memandu Mitsubishi VR4
di mana mereka berdua telah berjaya mencatat masa terpantas di SS yang pertama ini, iaitu 39 saat untuk menduduki tempat yang pertama pada kelajuan 75.69 km sejam. Yang baru saja melepasi kita sebentar tadi ialah merupakan salah satu lagi pasangan dari Britain, kereta Toyota Celica GT4 yang dipandu oleh Mark Lovell. Dan ini pula ialah T. Endo dan Susu Y yang menggunakan kereta Mitsubishi Lancer VR4. Perhatikan bagaimana ribuan penonton yang telah berjaya menyaksikan kehebatan pemandu-pemandu dalam perlombaan kali ini. Pasangan utama negara kita, Henry Yap dan Ron Teo, yang memandu kereta Proton Iswara, merupakan percubaan berani dari pasukan Ion Rally Team. Dan ini pula ialah pasukan Mark V, kereta yang dipandu oleh Tony Charles, bersama-sama dengan jurumudinya Steve Vanderbilt. Di SS yang pertama ini, Ross Dunkerton dan Fred Gosentas telah mencatat masa 46 saat pada kelajuan 64.17 km sejam. Rod Millen dan Tony Sircom menduduki tempat yang ketiga bagi SS yang pertama. Sebenarnya perlumbaan Petronas Rally of Malaysia 92 ini telah dibagikan kepada 3 peringkat, 8 special stage untuk peringkat pertama, 16 special stage iaitu SS ke-9 sehingga SS ke-24 peringkat yang kedua, yang diadakan di sekitar Sepang, Port Dickson hingga kawasan di Air Keroh di Melaka. Sementara 7 SS yang terakhir diadakan di sekitar kawasan Kelang dan Subang. Malang sekali lagi menimpa kepada Greg Carr dan Alan O, di mana kereta mereka terbabas, tetapi berjaya meneruskan perlombaan ini dengan bantuan yang diberikan oleh penonton-penonton serta kru kami yang berada membuat liputan ketika ini. David Llewellyn yang mengalami kerosakan enjin di SS yang pertama telah menunjukkan sedikit peningkatan dalam SS yang kedua ini. Mereka memandu Toyota Celica GT4 telah berjaya mencatat masa 3 minit 38 saat, masa terpantas di SS yang kedua sejauh 4.78 km. Dan ini sebenarnya adalah merupakan kali kedua David Llewellyn dan Steve Dube beraksi dalam perlumbaan di Malaysia. Kali pertama, dia beraksi dalam perlumbaan pusingan yang kedua yang telah dilangsungkan di negeri Pahang, Darul Makmur. Satu lagi pasangan harapan Ion Rally Team iaitu Karamjit Singh dan Zubair Ismail. Perlombaan SS yang kedua ini, Ross Dunkerton menduduki tempat yang kedua di belakang David Llewellyn. Sementara Rod Millen di tempat yang ketiga mencatat masa ketiga yang terpantas iaitu 3 minit 47 saat pada kelajuan 75.81 km sejam.
Pusingan masih terbuka luas kepada semua pelumba dalam kategori graded ataupun terbuka. SS yang ketiga, The Estate Caledonian sejauh 4.17 km merupakan laluan yang tidak asing lagi bagi peserta-peserta yang sudah biasa dengan keadaan jalan ini. David Llewellyn yang memandu kereta jenis Toyota Celica semakin baiki kedudukan di SS ini, bukan secara keseluruhan, tetapi cukup untuk meningkatkan kedudukan beliau. Walaupun mencatat masa terpantas 2 minit 39 saat, tetapi Llewellyn dan Steve Turvey masih lagi berada di tempat yang terakhir, ketinggalan 7.17 saat di belakang Ross Dunkerton dan Fred Gosentas. Juara Rally Malaysia sebanyak 3 kali berturut-turut, iaitu Ross Dunkerton dan Fred Gosentas telah berkongsi masa di tempat yang kedua terpantas sama-sama dengan Rod Millen yang telah mencatat masa 2 minit 41 saat pada kelajuan yang hampir mencecah 100 km sejam. Ketika ini, kira-kira pada pukul 5.45 minit petang, masih lagi dengan 42 buah kereta. Dan mereka masih lagi berlumba dalam peringkat yang pertama.
dari Great Britain melangkah ke tempat ke-20 secara keseluruhan. Satu peningkatan untuk kembali mencabar pemandu utama yang lain. McFly yang menaruh harapan kepada salah seorang pelumba berpengalaman, iaitu Tolly Charles dan jurumudinya Steve Vanderbilt dari Australia. Satu-satunya kereta tunggal, Lancia Integrale, kereta yang telah menguasai perlumbaan rally dunia, bagaimanapun gagal untuk mencipta nama dalam perlumbaan rally di Malaysia. Kereta yang dipandu oleh Philip van Zutphen dan Theo Vandenberg, pasangan dari Belanda. Di special stage yang keempat ini, Ross Dunkerton telah mencatat masa terpantas dan terus mengatasi pasangan dari Jepun, Onishi dan Hayashi, yang juga telah melompat ke tangga kedua secara keseluruhan. Pasangan dari Jepun ini telah mengenepikan Rod Millen dari tempat yang kedua untuk Rod Millen menduduki tempat yang ketiga secara keseluruhan selepas SS yang keempat. Salah sebuah kereta Suzuki yang mengambil bahagian dalam perlumbaan kali ini. Kereta yang dipandu oleh Antajima bersama-sama dengan jurumudinya Ross Reynolds dari Australia, memandu Suzuki Crotus yang mempunyai kuasa 1298 kuasa kuda. Ross Dunkerton menduduki tempat yang pertama sekali lagi, mencatatkan masa terpantas 29 minit 53 saat. Mereka sekarang ini beralih ke SS yang kelima. Walaupun ada 31 special stage kesemuanya. SS yang kelima di Tuan Mi Estate di sekitar Sungai Buloh sejauh 7.40 km. Di waktu senja ini menunjukkan sekali lagi penguasaan Ross Dunkerton dalam perlumbaan rally di Malaysia. Memangnya tidak dinafikan lagi, walaupun dengan kehadiran pelumba-pelumba yang berpengalaman seperti Rod Millen, David Llewellyn, Greg Carr dan juga Mark Lovell. Sambil kita menyaksikan perlumbaan ini, kita dengar apa pendapat bekas Raja Rally Malaysia, YS Kong. Well, David Llewellyn is lying in third overall. We had a bit of problem with Mark. He had some mechanical failure, and that dropped him back to, we don't know what his position now. He's running very late, so that is the end of our hope for winning this event. Awal-awal lagi, YS Kong, bekas pelumba rally yang tidak asing lagi di negara kita, yang sekarang ini memegang jawatan penting dalam pasukan rally Toyota, telah mengangkat tangan
di mana keadaan kereta yang dialami oleh David Llewellyn menyukarkan David Llewellyn sendiri untuk mengejar pelumba-pelumba utama yang kini berada di hadapan seperti Rod Millen, Mark Lovell dan juga pendahulu perlumbaan ketiga ini iaitu Ross Dunkerton. Onishi dan Hayashi mencatat masa ketiga terpantas di SS yang kelima. Peringkat kedua Petronas Rally of Malaysia merangkumi perlumbaan sebanyak 16 SS yang dilangsungkan selama lebih kurang 24 jam. Kedudukan selepas 8 SS dan peringkat yang pertama, Ross Dunkerton, Fred Gosentas mencatat masa pada kelebihan 2 minit 35 saat mengatasi Rod Millen dan Mark Lovell, kereta jenis Toyota nombor 8. Berakhirnya peringkat pertama bermakna berakhir juga perlumbaan bagi pelumba-pelumba yang menyertai pertandingan merebut Piala Proton Petronas. Namun begitu, terdapat juga beberapa peserta yang terus ikut serta dalam perlumbaan peringkat seterusnya. 21 buah kereta yang tinggal di SS yang ke-9. SS yang pertama di peringkat yang kedua ini. Ianya melibatkan kawasan-kawasan di sekitar Sepang, turun ke Port Dickson dan juga ke Negeri Melaka. Kereta nombor 15 yang dipandu oleh seorang lagi pemandu negara kita iaitu William May dan jurumudinya Bernard Chin memandu kereta Toyota Celica GT4 model terbaru. Dan inilah kedudukan dan juga keputusan di SS yang ke-9 di mana kedudukan masih lagi tidak banyak berubah, di mana menunjukkan lagi penguasaan Ross Dunkerton sambil dicabar oleh Mark Lovell dan Rod Millen. SS yang ke-10 di Estate Sungai Limau sejauh 10.04 km. Ross Dunkerton semakin memperbaiki kedudukan. Beliau kini mengatasi Rod Millen 3 minit 12 saat di hadapan. Mark Lovell menduduki tempat yang ketiga 4 minit 3 saat di belakang pendahulu perlumbaan. Pasangan terbaik negara yang berkedudukan yang selesa ketika ini ialah Henry Yap dan Ron Teo yang menduduki tempat kelima secara keseluruhan. Kereta yang dipandu oleh Henry Yap bersama-sama dengan jurumudinya Ron Teo. Kereta nombor 35 yang dipandu oleh Kenny Lam dan Ringo Chong, kereta jenis Suzuki Swift GTI.
Dan inilah kedudukan SS yang ke-10. Tidak banyak berubah, di mana Ross Dunkerton telah mencatat masa yang terpantas di SS yang ke-10 sebentar tadi. SS yang ke-11 di Estate Bukit Pelanduk sejauh 11 km. Dilangsungkan kira-kira pada pukul 10.45 pagi. Kedudukan David Llewellyn semakin sukar untuk mencabar Ross Dunkerton, Rod Millen dan juga Mark Lovell. Kerosakan di SS yang pertama yang merubah segalanya. Walaupun di SS yang ke-11 ini, Llewellyn berjaya menduduki tempat yang kedua terpantas dengan mencatat masa 9 minit 9 saat. Dunkerton telah berjaya mencatat masa terpantas pula dengan 9 minit 3 saat untuk mengatasi Rod Millen pada kelebihan 3 minit 32 saat. Rod Millen menduduki tempat yang keempat terpantas dengan mencatat masa 9 minit 23 saat pada kelajuan 70.34 km sejam. Kedudukan di SS yang ke-12 sejauh 19.92 km. Satu lagi peringkat terpanjang yang dilangsungkan di Bukit Pelanduk Estate. Kedudukan ini tidak banyak berubah walaupun David Llewellyn mencatat masa terpantas untuk cuba memperbaiki kedudukan secara keseluruhan. Keadaan yang tidak begitu menyenangkan bagi pasukan Proton Ion Rally Team, di mana seorang lagi penumpang mereka terpaksa meninggalkan gelanggang, iaitu Karanjit Singh dan Zubair Ismail. Sementara itu pula di SS yang ke-13, di Estate Tanah Merah, sebuah kawasan tanah lapang sejauh 11.46 km dengan 22 buah kereta sahaja yang tinggal. Onishi dan Hayashi yang memandu kereta jenis Mitsubishi VR4 terpaksa mengaku kalah pada permukaan jalan. Walaupun pada peringkat pertama beliau telah menduduki tempat keempat keseluruhan, secara mendadak keretanya kehilangan kuasa pecotan dan ini menyebabkan beliau menduduki tempat yang ke-20. Dari segi perbezaan mata, Onishi ketinggalan 1 minit 17.21 saat di belakang Ross Dunkerton. Rod Millen, pelumba yang berusia 42 tahun, seorang pemandu profesional di Amerika Syarikat, masih mencuba walaupun ketinggalan 4 minit di belakang Ross Dunkerton. Mark Lovell dari Great Britain kekal di tangga yang ketiga. Negeri Melaka yang telah diberi penghormatan untuk menganjurkan salah satu peringkat dalam perlombaan Petronas Rally of Malaysia bagi tahun 1992 ini. SS yang ke-14 di Estate Sengkang
sejauh 12.51 km. Dengan 19 orang pelumba yang tinggal selepas Rakit dan Siti Chai dari Thailand yang memandu kereta jenis Mitsubishi Galant VR4 serta Rizal Iqbal, pelumba dari Malaysia terkandas. SS yang ke-14 masih lagi dalam lingkungan peringkat yang kedua. Well, our position at the moment is we're thinking it's about 10th outright. All the results are not out just yet, but with the results I have here now, we feel as though we're about 10th outright on the road. And Mr. Roland, do you have any problem with your machine at the previous SS? No, the car is going pretty well. We hope to stay that way. And we'll be there in the top 10, I suppose. It was very soft and chopped up, very hard to get traction, very difficult if you don't have four-wheel drive, but the little Suzuki found pretty good traction amongst there, quite surprising. Do you think you can come to a good position after this when you all start again at 2 a.m.? Well, we'll have to try. We ran out of fuel on one stage through some mystery, and we lost 5 minutes. We were in 6th position. Dropped back to about 9th, so we'll be working hard to get back up into that top 6 again. This little car, when you keep on running, when the engine is getting hotter and hotter, the car is will add more power to the car. You know, this is the technology of Suzuki. So I feel that at the present moment we are in a very good position, and by the next leg or so, I feel we could catch up again. Beberapa penerangan dari pemandu serta pegawai yang menggunakan kereta jenis Suzuki Swift mempunyai 3 kenderaan kesemuanya dalam perlumbaan Rally of Malaysia kali ini. Walaupun dengan jumlah penyertaan yang kecil, tetapi sumbangannya amat bermakna terhadap perkembangan sukan rally di Malaysia. Kedudukan masih lagi tidak berubah selepas 14 SS yang dilalui di peringkat yang kedua ini. Kita terus saja beralih ke SS yang ke-17 di kawasan Jasin Lalang Estate sejauh 13.89 km. Kali ini tinggal 16 buah kereta sahaja. Perjuangan pasukan Ion Rally Team berakhir di sini dengan terkeluarnya Henry Yap dan Ron Teo di SS yang ke-16. Walaupun sebelum ini, iaitu selepas 15 peringkat, Henry Yap dan Ron Teo menduduki tempat yang keempat secara keseluruhan. Malah mereka berdua adalah merupakan harapan peminat-peminat rally tempatan untuk memecahkan dominasi pemandu-pemandu luar negeri.
2 jam 47 minit 41 saat di hadapan. Dengan Rod Millen dan Mark Lovell masih lagi bersaing untuk merebut tempat yang kedua. Sudah hampir separuh SS yang dilalui. Kedudukan Ross Dunkerton untuk mengekalkan gelaran Raja Estate semakin cerah. Sekarang mengatasi Rod Millen dengan kelebihan 5 minit 3 saat di hadapan. Ketiadaan Henry Yap dan Ron Teo bermakna cabaran Malaysia kali ini dipikul pula oleh William May dan Bernard Chin mewakili pasukan Toyota Racing Team. Mereka menggunakan kereta jenis Toyota Celica GT4 dan menduduki tempat yang ke-6 secara keseluruhan. Di SS yang ke-18 di sebuah kawasan terbuka iaitu kawasan Kompleks Sukan Air Keruh dengan jarak yang dibina oleh pegawai-pegawai Kelab Sukan Motor Malaysia sendiri. Peringkat ini ialah sejauh 2 km. Keadaan pasir yang agak tebal kebiasaannya memberikan kelebihan kepada kereta-kereta di hadapan untuk mengatasi dengan mudah. Ianya juga menguji kecekapan pemandu untuk mengelakkan diri daripada tersekat dalam kawasan pasir yang tebal ini. Rod Millen akhirnya berjaya juga mencatat masa terpantas pada kelajuan 96 km sejam dengan masa 1 minit 17 saat, iaitu masa yang sama dicatatkan oleh David Llewellyn untuk menduduki tempat yang kelima secara keseluruhan, iaitu kedudukan bagi David Llewellyn. Sebenarnya saudara, pengendalian perlumbaan Rally Malaysia ini turut mendapat perhatian pegawai tertinggi FISA iaitu Badan Dunia Rally di peringkat antarabangsa. Erasmus Saliti yang berasal dari Finland telah dihantar khas oleh FISA untuk memerhatikan sejauh manakah MMSC dan juga negara kita mengendalikan perlumbaan di peringkat antarabangsa.
pelumba dari Thailand iaitu Ponsawan Dantul yang memandu kereta Mitsubishi Galant VR4. Perlombaan di kawasan yang terbuka menarik minat orang ramai yang berada di sekitar kawasan kompleks sukan air keruh ini untuk menyaksikan sejauh manakah kecekapan pemandu-pemandu rally ini mengendalikan kereta mereka di dalam kawasan yang terbuka. Selepas berakhirnya 18 SS, mereka berehat seketika sebelum menyambung semula perlumbaan di sekitar Melaka dan naik semula ke kawasan Sungai Buloh untuk peringkat yang ketiga. Secara ringkasnya, gelaran juara Petronas Rally of Malaysia pada tahun ini sudah pun berada dalam genggaman orang yang sama, walaupun ada lebih kurang 7 SS lagi yang tinggal. Hanya sebarang malapetaka saja yang boleh menghalang Ross Dunkerton dan Fred Gosentas untuk mengekalkan kejuaraan. Tetapi ini tidak berlaku. Malah mereka dengan kereta yang telah digunakan hampir 5 tahun itu semakin pantas dan bertenaga. Perebutan tempat kedua dan tempat yang ketiga menjadi tumpuan pula di antara Rod Millen dan Mark Lovell. Perkara yang menarik ialah kecekalan dan kesabaran David Llewellyn untuk membaiki kedudukan di setiap SS. Dari tempat ke-42, David Llewellyn, juara Rally Britain, menduduki tempat yang ketiga secara keseluruhan untuk mengenepikan rakan sepasukan dan rakan senegaranya, Mark Lovell. Hampanya pula kita kali ini apabila kereta-kereta yang dipandu oleh pelumba-pelumba utama negara gagal untuk beraksi cemerlang seperti Henry Yap yang pada suatu ketika menduduki tempat yang keempat secara keseluruhan. Walaupun Rally of Malaysia kekurangan jarak dan masih tidak menepati beberapa syarat yang ditetapkan oleh FISA, tetapi MMSC tidak harus berputus asa untuk terus mencuba meletakkan Malaysia dalam senarai sirkuit rally dunia. Sebenarnya negara kita tidak kurang dengan wang ringgit serta peralatan canggih kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Pasti segala permintaan tersebut akan dapat dipenuhi oleh pihak penganjur berserta penaja-penajanya. Bagi Ross Dunkerton dan Fred Gosentas pula sudah semakin hampir untuk menjuarai perlombaan Rally Asia Pasifik selepas mencatat satu lagi kejayaan di Malaysia. Peluang Rod Millen untuk mengatasi Ross Dunkerton bergantung kepada nasibnya dan lawan-lawan yang lain. Ini juga bergantung kepada pencapaian Rod Millen dalam perlombaan Rally Australia, Himalayan Rally dan Rally of Thailand. In New Zealand, I couldn't beat him. In Malaysia, I can. So, in New Zealand, the stages are open and fast, and he is quicker than me. So, we come here, I'm quicker than him. So, Rally Australia, which is on in 3 weeks' time, I am against Rod Millen again, and it's open and fast. So, maybe he will beat me. Sampai itu kita perhatikan mengenai keputusan dalam kelas tersendiri seperti dalam kumpulan A, kumpulan S dan juga kumpulan M. Senyum di mana-mana, bayangan kemesraan, kenali Malaysia, cintai Malaysia, mudahnya. I'll
see you in, I think it's December, for round 5 of the Petronas Rally Championship.